hadis tentang cerita Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW menceritakan satu cerita kepada Nabi, buat soalan kepada sahabat-sahabat tentang siapakah yang muflis di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun wa ya ayyatuhal muslimat, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, para penuntut ilmu di Dewan Fatimah Az-Zahra di Masjid Al-Falah USJ 9 yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada pagi ini, pagi Jumaat yang penuh dengan keberkatan, dapat kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu di awal pagi Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita di dalam majlis ilmu ini diberkati oleh Allah, dirahmati oleh Allah, ditambahkan kepada kita hidayah dan taufik, diganjarkan kita dengan ganjaran pahala yang sebanyaknya, diampunkan dosa-dosa kita, diangkat darjat kita, diangkat mudarat daripada menimpa kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keafiatan, keselamatan, kesihatan yang betul-betul yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita, insya-Allah. Jadi puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Ustaz ganti Ustaz Nik Bakri, Ustaz Hadi Bakri. Dia Nik Bakri tuan-tuan. Ada agak Bakri tu. Jadi tuan-tuan, dia seganti pun dia ambil ada Bakri juga. Maka tuan-tuan Ustaz Hadi Bakri. Kalau tidak, tuan-tuan dengan Ustaz Nik Bakri kan. Dia daripada mana? Luar negara, tak belum sampai lagi. Ya, jadi maknanya kita ganti dan Ustaz ikut apa yang Ustaz sampaikan, insya-Allah sama-sama kita ambil manfaat daripada perkongsian ilmu kita, insya-Allah. Sebab yang penting ialah kita tak tutup kelas kita, ada berjalan juga kelas kita. Jadi manfaat tu ada. Tapi kalau tak ada pengganti, kita tak ada kelas, rugi hari ni jadual kita. Rugi kita punya hidup kita, tak ada kelas, no? Sebab kita nak tiap-tiap hari kita masuk dalam taman syurga. Bila kita masuk dalam taman syurga, 1 jam bermakna 24 jam dah tolak sejam. 24 jam tolak sejam yang penuh bermakna. Sejam yang akan menjadi satu yang kita kenang-kenangkan ketika berada di alam akhirat nanti. Bagaimana kita menghabiskan masa usia kita di dalam perkara yang memberi manfaat. Duduk dalam kubur nanti pun kita dah teringat balik. Kita ingat, kalau Ustaz lajak 2 jam tak apa, pasal lumayan pahala kita. Dia kata, kalau boleh ni 2 jam duduk dalam majlis ilmu setiap hari pun bagus. Kalau menyesal di akhirat nanti, pasal buat sikit. Menyesal tu ya kita ni. Apatah lagi kalau tak buat langsung, lagi menyesal. Ruginya aku tak pi majlis ilmu di Masjid Al-Falah. Tengok orang yang pi, pahala dia tinggal aku jauh. Pahala orang yang hadir majlis ilmu dengan orang yang tak hadir, meninggal jauh, dia tinggal kita. Pahala dia banyak, dia balik bertemu Allah. Sebab itulah tuan-puan sekalian, kita jangan ketinggalan di dalam majlis-majlis ilmu, kerana bila pulang nanti kita akan tahu berapa jumlah nilai dia. Satu majlis ilmu yang kita attend, yang kita hadir, mempunyai kedudukan yang tinggi dan nilai pahala, darjat dan macam-macam. Sebab dia setetaman daripada taman syurga di dunia. Sebab itulah di dalam kita nak mempertahankan hidayah dan taufik yang kita miliki, kita kena salah satunya istiqamah di dalam menuntut ilmu yang benar. Sebab ilmu yang benar, ilmu yang macam ni lah. Kita bukan istiqamah menuntut ilmu yang sesat, yang salah. Sebab apa? Kerana kita kena sebut istiqamah menuntut ilmu yang benar,
Kerana ada juga di kalangan kita, orang-orang Melayu Islam kita di Malaysia yang suka cari ilmu yang pelik-pelik. Dia tak suka main mengaji dekat ustaz-ustaz yang biasa tauliah ni, dia tak mau. Dia nak ustaz-ustaz yang tak ada tauliah, yang ustaz-ustaz yang mengajak pelik-pelik. Dia suka yang tu. Jadi dia pilihlah mengaji underground, bawah tanah. Tapi mengaji tak mana pun kita tak tahu, dalam hotel, sekali dalam banglo ni depa pergi duk mengajak. Rupa-rupanya mengajak ajaran sesat. Jadi bahaya. Sebab tu Ustaz katalah ni online pun bahaya. Kuliah-kuliah online budak-budak kita, kalau dulu-dulu kita takut budak-budak kita, anak-anak kita keruntuhan moral, akhlak bila duk main gadget. Lah ni Ustaz kata lagi dahsyat, keruntuhan akidah. Sebab baru ni ada anak buah Ustaz duk sembang dengan Ustaz. Anak buah Ustaz ni hafiz Quran, dan dia kawan dia pun ada seorang yang hafiz juga, tapi terpengaruh dengan ajaran sesat ni. Dia mula dengan online dulu. Depa buat cara Google Meet, depa buat cara Zoom, depa himpun mana-mana, depa buat usrah, depa kata. Maka lepas pada tu 2-3 kali dalam online dia ajak berjumpa. Bila ajak berjumpa, mana yang ditapis yang minat, boleh jumpa. Tok Guru dirahsiakan. Tapis lu. Last kali yang disaring-saring tu, yang last tu yang boleh jumpa Tok Guru. Tok Guru mana pun tak tahulah. Ustaz tanya siapa dia? Tok Guru tu dia tak tahu, dia kata. Pasal dia tak terlepas, pasal dia ada banyak bangkang. Dia banyak berdebat dengan mereka, bertengkar. Dia hafiz Quran 30 juzuk, tapi tuan-tuan piduk mengaji daripada ilmu yang salah. Sebab tu kena tengok daripada siapa kita nak ambil ilmu. Kalau kita nak pergi ambil ilmu agama daripada Tok Guru silat, silat banyak nah. Kena lauh je sangat. Kalau ambil ilmu silat, buah-buah silat tak apa. Pergi ambil ilmu agama, Tok Guru silat. Jadi hampa tak tengok latar belakang background pendidikan? Tak, kami tak tengok. Janji dia bagi ilmu tasawuf, hakikat, makrifat, tarikat. Bagus dia kata, dia bercakap. Kira cakap saja, hampa tak tengok latar belakang, cari pasal. Kenapa? Bila terlibat dengan ajaran sesat ni, nak patah balik bukan senang. Susah nak patah balik. Sebab tu istiqamah dalam menuntut ilmu yang macam ni, yang legal, yang bukan illegal, yang mengaji tuan-tuan yang ada kebenaran daripada pihak Jabatan Agama, yang ada kebenaran daripada masjid surau. Yang tu tak mau. Dia kata yang tu biasa, tak ada ilmu luar biasa. Yang tu kami tahu dah. Yang ilmu yang kami nak cari ni yang keramat, yang hebat, boleh terbang, boleh jalan tahiyat. Ilmu-ilmu tu mereka nak cari. Last sekali terjebak. Walau mak dia hantar pergi mengaji tahfiz, tetapi dia masih lagi terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat. Antaranya mereka tafsir Quran mengikut hawa nafsu. Mereka tak ikut, tak tally dengan apa yang dipandukan oleh Allah Rasul. Mula-mula kita tafsir ni dia ada kriteria dia. Tafsir Quran dengan Quran. Lepas tu Quran dengan sunnah. Lepas tu Quran dengan aqwal sahabah. Tafsir Quran dengan perkataan-perkataan sahabat. Tengok dulu sahabat kata apa ayat ni. Lepas tu aqwal tabi'in. Perkataan-perkataan daripada tabi'in. Lepas tu perkataan-perkataan ulama-ulama tafsir. Tengok. Bukan boleh ikut suka kita. Maka dia duk nak habaq kata guru dia tu Nabi. Sebab dia duk kata Nabi ni ada lagi lepas Nabi Muhammad. Ajaran tu kata, yang kata Nabi Muhammad tu khatamul anbiya wal mursalin. Khatam tu dia kata cincin, bukan penutup. Dia terjemah khatam tu jadi cincin. Atau dipanggil cop kan, khatam hak Nabi pakai, cop mohor. Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, yang kita pakai tafsiran yang betul ialah bukan makna cincin, bukan makna khatam, tetapi makna yang sebenar ialah penutup sekalian Nabi. Macam kita kata khatam Quran, itu tafsir yang mu'tabar. Dan disebutkan bahawa sana ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin.
Dia duk nak habaq kat kita, dak khataman nabiyyin tu makna dia kata cok ataupun cincin nabi-nabi. Dia curah bercanggah dengan tafsiran-tafsiran yang muktabar. So dia kata Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir. Ada Nabi lagi lepas Nabi Muhammad. Maknanya Ustaz dapat cam apa yang dicerita oleh anak buah Ustaz ni. Dapat kesan dia nak angkat dia punya tok guru tu nak jadi Nabi dah tu. Sebab tu dia bawa ajaran tu. Dia nak abang kata Nabi ada lagi. Sebab Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir. Lepas tu dia hujah umat-umat Islam ni, umat-umat Nabi-Nabi terdahulu semuanya berakhir lebih kurang 700 tahun. Ambil di mana? Dia kata ambil ayat Quran. Ayat Quran kata masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sebiji benih tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai 100 biji. Jadi 700 biji. Yang tu perumpamaan sedekah. Pasal apa perumpamaan umat Nabi pula? Tak kena dia gaya tu tafsiran. Jadi anak buah Ustaz ni dia ada ilmu sikit, dia duk berdebat. Jadi dia pun marah. Kata hang tak boleh macam ni. Tak boleh ikut kami. Jadi dia terselamat. Nah, pasal duk petikai, duk berdebat, duk tanya mereka. Hai, ni ayat ni cerita bab kelebihan sedekah pada jalan Allah. Bukan cerita pasal tentang umur umat Nabi. Dia kata umat Nabi, dia pergi bawa hujah umat Nabi tu 700 tahun. Nah. Pasal apa 700 tahun? Tu ayat tu kata 700 tangkai, 700 satu biji, satu tangkai, 7 tangkai, 700 biji. Menunjukkan 700 biji itu 700 tahun saja. Itulah setiap umat. Dia kata setiap umat Nabi-Nabi 700 tahun. Allah. Sedangkan kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian tak pernah ambil ayat tu nak jadikan hujah sebagai tanda aras kepada ajal setiap umat Nabi-Nabi. Tidak. Sebab ayat tu cerita jelas tentang perumpamaan sedekah fi sabilillah. Kita sedekah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, tu cerita tentang orang yang istiqamah juga tapi dalam menuntut perkara yang sesat. Nak tarik balik tak boleh. Jadi istiqamah yang pertama ialah istiqamah di dalam menuntut ilmu yang benar. Macam dengan puan-puan semua ni, insya-Allah terselamat kita daripada firqah-firqah yang sesat ataupun puak-puak yang sesat, insya-Allah. Yang kedua, istiqamah dalam beribadah. Kalau kita nak pastikan hidayah dan taufik yang sedang kita perolehi ini terus dapat kepada kita, kita kena istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istiqamah tu makna kata kita buat konsisten, secara berterusan, secara sikit tetapi buat selamanya. Sebab tu Nabi kata dalam satu hadis, Nabi sebut khairul umur adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik perkara ialah yang berterusan walaupun sedikit. Macam kita nak tambah yang sunat, yang fardu tak boleh excuse mandatory. Tak boleh tinggal 17 rakaat kecuali musafir. Ataupun kita pergi musafir bolehlah potong sikit. Ada diskaun sikit rakaat tu pasal qasar. Qasar makna potong, pendekkan yang 4 jadi 2. Tu kalau musafir. Lain pada tu tak ada, kena buat 17 rakaat tu tak boleh tinggal, yang tu utama. Kemudian nak tambah dengan yang sunat-sunat, buat walaupun sikit, yang penting adwa muha, berkekalan. Mayang duha tak banyak, 2 rakaat tapi tiap-tiap hari. Daripada buat 8 space hari tu ya. Dia nak buat pula tak tahu bila, tahun depan kot. Semayang pula 8 rakaat. Jadi buat banyak tapi terhenti-henti, dengan buat sikit berterusan. Nabi kata yang terbaik buat sikit berterusan. Itu lebih Nabi SAW cintai, dan Nabi kata ianya sebaik-baik perkara, sebaik-baik urusan. Istiqamah dalam ibadah kita. Yang ketiga, istiqamah di dalam
ibadah, lepas tu di dalam menuntut ilmu, istiqamah di dalam berdoa. Ustaz sebut dulu, berdoa kepada Allah Ta'ala, tak boleh tinggal, tiap-tiap hari kena berdoa, minta ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan gelincir hati kita, minta ya muqallibal qulub. Itu kita bagi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu pun minta doa, jangan pesong hati kami setelah kau beri hidayah kepada kami, berilah rahmah yang ada di sisimu kepada kami, dan sesungguhnya engkau sebaik-baik pemberi. Itu doa. Kemudian jangan lupa doa yang Nabi selalu baca juga, iaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik, iaitu minta, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, tolong tetapkan hatiku di atas taat padamu, di atas agamamu. Itu doa minta supaya kita dapat tetap hati kita di atas agama, tetap di atas taat. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, nak taat buat ibadat kepada Allah Ta'ala ni pun perlu kepada pertolongan dia. Kalau hati kita main malas tu, main segan tu, terlepas banyak benda. Zikir yang mudah pun kita lalai leka, tak boleh nak sebut. Nampak ringan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nabi kata khafifun 'alal lisan, ringan pada lidah, saqilun fil mizan, berat pada timbangan. Habibatani ila rahman, dicintai oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Tapi kalau hati kita Tuhan tak beringat, tak ingat juga nak sebut. Sebut 2-3 kali, balik pikut lain. Sebut 2-3 kali, sebut hal lain pula. Dia tak boleh. Sebab itulah yang kata kena minta ke Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Hati kita nak tetap pegang tasbih, nak zikir 100 kali itu bukan senang. Nak zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, nak habis 100 tu cabaran cukup banyak. Sehari celah-celah tu lah dia ingat bunyi SMS lah, bunyi WhatsApp lah. Celah-celah tu lah kita duk berzikir tu, dia bunyi apa nama tu, macam-macam. Maka sebab itu minta kat dia istiqamah berdoa. Itu salah satu daripada cara ikhtiar kita supaya kita dapat buat ibadat kepadanya. Tanpa doa tak mampu kita nak buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa lain banyak lagi lah. Itu di antara ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Dulu Ustaz dah bagi doa minta mati atas Islam, Rabbana afrigh alaina sabra tawaffana muslimin. Itu doa dalam surah Al-A'raf ayat 126. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, curahkanlah kepada kami kesabaran, wafatkanlah kami sebagai orang yang Islam, Muslim yang sebenar. Muslimin, tawaffana muslimin. Kemudian dalam surah Yusuf, doa Nabi Yusuf ada, anta waliyuna fid dunya wal akhirah tawaffana muslimin wa alhaqna bis salihin. Kalau tak silap surah Yusuf ayat 101. Yang tu doa Nabi Yusuf. Tera Nabi Yusuf pun doa minta ke Allah mati sebagai seorang Islam. Nabi Yusuf dia ajak kita. Jadi kita ambil doa dia, gabung dengan doa daripada surah Al-A'raf 126. Rabbana afrigh alaina sabra tawaffana muslimin. Anta waliyuna fid dunya wal akhirah tawaffana muslimin wa alhaqna bis-salihin. Itu gabung. Artinya maksud dia yang pertama, doa dari 126 Al-A'raf, ya Allah limpahkanlah kepada kami, curahkanlah kepada kami akan kesabaran, dan wafatkanlah kami sebagai seorang Muslim yang sejati. Okey, itu habis 126. Kemudian 101 ayat surah Yusuf,
Anta waliyuna, sambung, engkaulah pembela kami. Anta waliyuna tu makna engkaulah ya Allah penjaga kami, pembela kami. Waliyuna fid dunya wal akhirah, engkaulah penjaga pembela kami di dunia dan di akhirat. Tawaffani muslima, minta sekali lagi, wafatkan aku sebagai muslim. Wa alhaqni bis salihin, dan golongkan aku dalam golongan orang yang soleh. Pencapaian kita tinggi soleh, menjadi hamba yang soleh. Itu yang nak Nabi Yusuf masuk dalam golongan tersebut. Itu yang nak dipohonkan oleh Nabi Yusuf. Dia kata, golong aku dan golongan hambamu yang soleh. Sebab tu kita pun nak anak yang soleh dan solehah. Kita tak kata berjaya dapat PhD engineer apa tak. Ringkas saja, soleh dan solehah. Kerana berjaya, kalau tak soleh pun tak jadi kerja, jadi bala balik. Tapi kalau soleh, dia tak berjaya pun dia soleh. Dia anak 9E pun tak apa, tapi dia berkhidmat kat mak dia, dia tahu hormat mak dia, sejuk juga mata. Daripada 9A tapi korang ajarnya bukan main hebat. Itulah kata impian kita ibu bapa, soleh dan solehah itu keutamaan. Dan Allah Ta'ala pun dia nak kita jadi hambanya yang soleh, jadi hamba yang soleh. Sebab tu doa para nabi-nabi pun nak masuk dalam golongan yang soleh. Sebab tu kita sebut dah dalam kuliah kita tentang sifat isteri Nabi Sayyidatina Aisyah, salah satunya ialah solehah, seorang yang solehah. Itu ciri utama nak jadi ahli syurga. Dan kita pun sebut amal soleh, amal yang baik. Itu pun ciri orang yang nak masuk ke dalam syurga. Buat amal soleh, berbudi pekerti soleh dan solehah, berakhlak soleh dan solehah. InsyaAllah tuan-tuan, Allah Ta'ala akan berikan kepada kita syurga. Innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatul firdausi nuzula. Bukan syurga biasa, syurga firdaus. Jadi ingat doa tu, istiqamah kita baca doa-doa yang telah Ustaz ajak tadi itu. Rabbana la tuzigh qulubana ya muqallibal qulub, Rabbana afrigh alaina sabra, tawaffana muslimin, anta waliyuna fid dunya wal akhirah, tawaffana muslimin wa alhaqna bis salihin. Kalau baca seorang, tawaffani musliman wa alhaqni bis salihin. Tapi baca cara banyak pun tak apalah. Kita baca cara jamak senang. Niat anak-anak sekali, niat adik-beradik kita, keluarga, kawan-kawan kita sekali. Jadi kita buh je dhamir jamak. Kata ganti nama kami, senang. Sebab nak tukar-tukar tu bukan senang. Pasal kita bukan mahir bahasa Arab sangat. Jadi kita baca hak ambil, hak baca na tu senang. Sebab bila na ni masuk orang lain semua. Kalau ni tu kita seorang. Sebab kadang-kadang kita pergi jadi imam, kita pergi baca ni. Nanya orang belakang, dia doa kat dia seorang tu, yang hampa doa amin buat apa? Kadang kita dengar tu imam kadang tak apa cakap bab nahwu, ustaz duduk di belakang baca doa. Dia baca kat dia seorang ni, bukan baca kat kita noh. Dia tak tukar. Dia baca doa hak dhamir aku. Ya Allah, berilah kepada aku, bukan berilah kepada kami. Atini, kita atina kan. Atina, na tu na kami. Kalau dia buhni tu makna kita dia seorang kan. Jadi sebab itu di dalam kita berdoa, baiklah kita ajak diri kita baca yang dhamir kami daripada dhamir aku. Sebab takut bila kita terkejut, tergempak jadi imam, kita tak erti nak tukar, kita pergi duk baca hak kita duk baca seorang tu. Jadi hak belakang naya kami amin kat dia seorang, dia dapat. Kita hak belakang ni tak dapat apa nah. Pasal dia doa kat dia seorang, kita tolong amin. Baik, insyaAllah pada pertemuan kita hari ini kita masuk satu hadis Nabi SAW, cerita tentang muflis di akhirat. Hadis tentang cerita Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW menceritakan satu cerita kepada Nabi, buat soalan kepada sahabat-sahabat tentang siapakah yang muflis di akhirat. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
Abu Hurairah seorang sahabat Nabi yang akrab, yang rapat dengan Nabi SAW, yang menduduki di satu kawasan di anjung Masjid Nabawi. Dia sangat gemar kepada kucing. Dia Hirlun tu kucing besar, Hurairah tu makna kucing kecil, anak kucing. Anak kucing. Sebab tu Hurairatun. Tak ada anak, tak ada bini pun tak ada, menumpang di anjung masjid saja. Jadi nak buah apa? Nak buah apa? Sebab Nabi ni dia suka gelar sahabat-sahabat dengan gelaran bapak. Tengok dia duk main kucing dalam jubah dia tu ada anak kucing. Nabi kata, hari ni hang nama Abu Hurairah aku panggil. Nama dia Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr nama dia. Tapi dikenali dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Pasal apa? Satu hari Nabi tengok dia sangat gemar dengan kucing. Jadi Nabi kata, hang jadi bapa anak kucing lah. Dah tak ada anak menakan pun tak ada, siapa pun tak ada, nak buh bapa tak boleh kan? Kalau tidak boleh buh nama Abu Hafs, macam Omar anak dia ada nama Hafsah, Abu Hafs. Abu Bakar ada anak darah ramai, dia Abu Bakar. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna manil muflis? Atadruna mal muflis? Tahukah kamu apa itu muflis? Qalu, jawab sahabat, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Muflis bagi sisi kami ialah yang tidak ada dirham, yang tidak ada perhiasan dunia, yang tidak ada harta benda dunia. Duit tak ada, harta benda pun tak ada. Tu dipanggil orang yang muflis. Bagi kami lah. Jadi Nabi buat soalan dulu, tanya mereka punya pandangan, tanya mereka punya view. Maka itu pada tanggapan mereka lah. Nabi kata tak, faqal innal muflisu min ummati, sesungguhnya muflis di kalangan umatku, ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qazafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhiza min khatayahum faturihat alaih summa turiha finnar. Atau kama qala, sesungguhnya muflis di kalangan umatku ialah yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Kemudian dia melakukan dosa mencaci maki orang itu, mencaci maki orang ini, menuduh orang itu, menuduh orang ini, makan harta orang itu, makan harta orang ini, menumpahkan darah orang itu, menumpahkan darah orang ini, memukul orang itu, memukul orang ini, maka diberikan kepada orang-orang yang dia ada masalah itu akan pahala-pahala yang dia bawa balik itu. Maknanya dia kena bayar balik saman kepada orang-orang yang dia buat salah. Dia tumbuk, dia tumpah darah, dia makan harta, dia maki, dia tuduh. Semua itu dia kena bayar balik dengan hasanah dia, dengan kebaikan-kebaikan pahala yang dia kumpul. Bayar balik, semua bayar balik. Fahaza min hasanati, dan orang ni pula bayar lagi dengan pahala yang dia buat balik itu. Fa'in faniyat, sehinggalah habis pahala-pahalanya, dibahagi-bahagikan kepada orang-orang yang dia buat masalah. Sebelum selesai lagi tuntutan orang lain, pahala yang dia buat balik sudah habis. Maka apa nak jadi? Nabi kata, ukhiza min khatayahum. Allah perintah dia untuk menanggung dosa-dosa orang yang dia buat salah itu. Mengambil dosa-dosa orang yang dia tuduh, mengambil dosa-dosa orang yang dia mengumpat, mengambil dosa-dosa orang yang dia pukul, orang-orang yang dia pernah tumpahkan darah, makan harta. Ambil dosa. Faturihat alaih, dan diletakkan atasnya. Maknanya ambil dosa-dosa orang lain, letak atas timbangannya.
Sebab pahala yang nak bayar kepada orang-orang yang dia buat naya tu sudah habis. Hak dia punya pahala dah habis. Bila pahalanya sudah habis, sistem Allah buat, kena ambil pula dosa orang yang kita buat salah, yang kita ada problem dengan dia. Orang-orang yang kita ada masalah dengan dia, yang kita pernah buat dosa dengan dia tak selesai di dunia, maka di akhirat esok cara penyelesaiannya, kalau kita ada pahala, bayar dengan pahala. Kalau tak ada pahala, ambil dosa dia, tanggung kat kita. Apa jadi? Summa turiha finnar, kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Pasal apa? Kerana pahala tak ada. Yang kedua, dosa bertambah. Pahala licin liau, muflis, bagi kat orang. Hak buat balik tu semua pahala bagus-bagus, bagi kat orang ni, bagi kat orang ni, bagi kat orang ni, bagi kat orang. Pasal nak tutup balik kesilapan dengan hablum minan nas ni. Hablum minan nas ni, sebab itulah kena jaga betul-betul kalau nak masuk syurga. Kalau tak jaga hablum minan nas ni yang menyebabkan tersekat di pintu syurga, tak sempat nak masuk syurga. Sebab itulah bila kita baca doa ni, bila Tuhan nak lepas kita masuk ke dalam syurga tu, dia akan mai tuntutan daripada orang-orang yang nak selamatkan diri mereka. Nah, sebab tu tuan-tuan, kita doa di dalam musim umrah haji, kita pergi buat umrah haji, doa di pusingan yang akhir daripada hijr, daripada rukun yamani ke hijr aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang baik-baik. Abrar tu baik-baik. Pasal apa? Pasal takut kerana kalau tak masuk sekali dengan orang baik-baik, dia akan nanti buat kacau kita, menghalang kita daripada masuk syurga. Dia akan klaim tu, klaim ni, tuntut tu, tuntut ni. Jadi melambatkan perjalanan kita. Sebab tu jangan duk buat nak pergi tuntut di akhirat nanti. Selesai di dunia, selesai. Hak mana boleh settle dunia, settle. Jangan duk kata, cari aku di akhirat nanti. Cari pasal. Dengan kita lambat, dengan dia lambat. Orang lain pakat bersenang lenang, kita tak selesai lagi. Sebab itulah dalam hubungan kita sesama kita ni, hablum minan nas ni boleh menyebabkan muflis akhirat. So siapa yang tak mau muflis akhirat, selesaikan di dunia, settlekan di dunia, minta maaf di dunia, bagi balik di dunia, minta maaf sungguh-sungguh kat dia. Sebab apa? Kerana apa tuan-tuan puan sekalian? Kalau tak settle dunia, inilah penyelesaian di akhirat. Dia sedut pahala kita, kita kena sedut dosa dia. Hak tu yang jadi. Kalau pahala banyak pun boleh jadi muflis, apatah lagi pahala yang tak ada. Tak ada bawa balik pahala apa, lagilah cepat-cepat lagi jadi muflis. Yang kaya raya tak jaga hubungan dengan manusia, pergi buat umrah, pergi buat haji, sedekah sana sini, tapi tak jaga hablum minan nas, tak elok, tak boleh juga jadi muflis juga di akhirat nanti. Jadi banyak sekali tuan-tuan yang kita banyak problem dosa ni ialah bersangkut dengan manusia. Nabi sebut tadi lidah, iaitu dia maki, dia tuduh, dua dah. Kemudian baru masuk dalam bab tangan, ambil harta haram, kemudian tumpah darah, dan kemudian dia kata bunuh tu, bunuh ni, semua tu tangan dan sebagainya. Makanya dalam itulah Islam kata dua perkara kita kena jaga. Man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Nabi sebut, orang Islam itu ialah orang yang mensejahterakan orang lain dari lidahnya, daripada tangannya. Dua tu. La ni tu lisan. Lisan yang kedua. Sebab tu lisan, tu dua. Lisan tu lidah. Lidah kedua. Sebab la ni orang tak bercakap dunia maya. Orang taib. Pantang ada apa sikit dia komen, pantang ada gosip sikit dia komen, pantang ada orang berkelahi sikit dia komen. Padahal tak tahu hala pun. No? Dia tak tahu hala pun, tak tahu apa pun, tapi galak jenis orang aktif. Dia kata aku jenis aktif di alam maya. Kita tengok dia apa pun ada komen dia. Tengok ada komen no? Ni pun nak cari muflis di akhirat. Baca sudah ada komen.
Baca pun tak usah masuk kepala sangat. Sebab sekali jadi mengumpat balik. Kalau masuk kepala, sekali dia nanti sembang, dia bawa tajuk tu. Hantar tak tadi aku bacakan gosip tu gosip ni. Dia tu kan. Mula. Jadi tak sah masuk kepala, tak sah duk sembang. Sebab jadi lisan mensejahterakan orang lain daripada lidah. Mensejahterakan orang lain daripada kejahatan lidah, mensejahterakan orang lain daripada kejahatan tangan. Sebab tu dalam hadis ni manusia jadi muflis kerana dua. Satu lidah, yang kedua tangan. Perbuatan dan perkataan. Yang inilah menyebabkan rugi serugi-ruginya, menjadikan dipanggil rugi di dalam beramal, dipanggil kis bocor, atau dipanggil bawa beg bocor, bawa balik pahala tetapi tak boleh bagi manfaat untuk Tuhan punya pahala. Pahala tu diberi manfaat kepada orang lain. Sebab tu kadang-kadang orang yang tak ada pahala, bukan orang yang soleh, masuk syurga. Pasal apa? Pasal dia tak jaga mulut, dapat pahala free. Dia jadi bahan. Dia jadi bahan orang ngumpat kat dia. Dia jadi bahan orang caci maki dia, tuduh dia, fitnah dia. Dia balik esok bersenang lenang dalam syurga. Hak tuduh dia semua jadi muflis papa kedana. Dia berjaya kaya raya jutawan akhirat. Kadang dia tak jawab pun dia biar ya. Dia pun nak kata apa kat dia, tuduh apa dia biar. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, orang yang yakin dengan akhirat, tak apalah bahagian hampa, bahagian aku ada nanti. Ya, alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah tolong bagi pahala kat aku. Alhamdulillah. Sebab apa? Tolong bagi pahala kat kita. Jadi sebab itu dalam hadis ni muflis di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih, di dalam bir wasilatu wal adab. Di dalam bab kita berbuat baik, kita bersilaturahim dan kita menjaga adab. So dalam kita berinteraksi, berkomunikasi, berhubungan sesama kita, dalam hubungan kita dalam masyarakat, maka kena jaga jangan sampai kita menjadi muflis di akhirat. Sebab tu dalam menghalang kita utama ke dalam syurga ialah manusia juga, bukan yang orang lain. Sebab tu yang membawa kerosakan manusia, manusia juga. Yang menjahanamkan pokok pun pokok juga, kayu juga. Kerana di hulu kapak itu adalah kayu. Begitu juga kita ni manusia. Yang nak menghalang kita daripada berjaya pun ialah manusia juga. Jadi jagalah. Sebab tu Nabi suruh jaga hablum minan nas, hablum minallah. Tali Allah, tali manusia, iaitu hubungan manusia, hubungan dengan Allah, kita kena jaga. Kena seimbang. Kena dalam keadaan harmoni kedua-duanya. Tak boleh berat sebelah. Okey dengan Allah, KO dengan manusia pun menyebabkan kita tak sampai syurga. Dia kena okey dua-dua. Okey dengan Allah, okey dengan manusia. Sebab tu dalam kita nak mencuci hati kita, supaya kita jangan jadi rendahkan orang, hina orang, di antaranya ialah disuruh kita minta kepada Allah Ta'ala bersihkan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah. Mazmumah tu dia rasa dalam hati kita, rasa kita hebat, rasa kita alim, rasa kita warak, rasa kita bagus, bajet semua tu dipanggil bajet baik, bajet bagus, bajet alim. Perasan, penyakit perasan, bukan betul perasan ni dia menipu, dia bukan hakikat, dia perasan saja. Yang tu menyebabkan kita jadi dosa dengan manusia lain. Kita hina, kita tak mau rendah diri, kita tak mau maaf, kita tak mau beri maaf, kita tak mau minta maaf. Sebabnya kerana perasaan. Baik, intisari pengajaran yang kita dapat daripada hadis ni ialah kekayaan manusia pada hari kiamat yang menyelamatkan atau membinasakannya ialah kebaikan-kebaikan yang tidak dilakukannya semasa hidup di dunia. Itu dia. Ada rupanya kita, tiap-tiap kita ni ada pahala kita nanti daripada sumber yang kita tak buat. Iaitu pahala daripada mana? Pahala daripada orang-orang yang pernah menyakiti kita, pernah mengata kita, pernah mengutuk kita, pernah mengumpat kita. Satu sistem pahala yang ada di akhirat nanti. Yang tu tinggal perkara-perkara baik yang diikuti. Itu dekat ilmu lah. Ilmu, tinggal ilmu yang bermanfaat. Itu termasuk dalam kita tinggal benda-benda sumber pahala kita. Yang ni kekayaan manusia di hari akhirat nanti disebut ialah kebaikan-kebaikan yang dia
dapat tapi dia tidak melakukannya semasa dia hidup di dunia. Dia tak buat pun tapi dia dapat. Daripada mana? Rupanya daripada orang yang pernah menyakiti dia di dunia dulu. Jadi kekayaan manusia pada hari kiamat nanti yang menyelamatkan atau membinasakannya ialah kebaikan-kebaikan yang tidak dilakukannya semasa hidup di dunia. Untung orang yang jadi bahan ni, untung. Orang yang kena kutuk, orang yang kena mengumpat, dia untung. Pasal apa? Dia akan menjadi jutawan daripada benda yang dia tak usahakan. Jadi Tuhan kadang pilih dia, tapi di dunia dia merana kadang. Derita juga, kena fitnah, kena tuduh, dia tak buat pun. Tu orang kata jadi luas. Jadi orang kata apa, dihina di sana, hina di sini. Anak pinak pun kena hina juga sekali. Tapi dia relax, maka dia akan menjadi jutawan akhirat. Daripada mana? Pahala. Daripada perkara yang dia tidak buat di dunia. Dia tak buat benda tu di dunia, tetapi dapat pahala. Sebab dia sedut pahala-pahala orang-orang yang terlibat. Alim ulama pun dia boleh sedut. Kalau alim ulama piduk, coca dia juga. Piduk, caci dia juga. Padahal dia tak buat pun. Maka dia boleh sedut pahala mereka. Itu dipanggil sumber pahala melalui jalan yang tidak dilakukan oleh kita di dunia. Setiap kita ni ada esok. Bukan kata orang biasa, ya tambahlah kalau orang yang besar-besar, yang public figure. Hak kita biasa rakyat marhai ni pun ada pahala tu. Sebab ada juga orang-orang yang mengumpat kita, adik-beradik kita kadang. Berah-berah kita, ipak duai kita, anak mengumpat kita, dapat pahala. Yang kedua, qisas pada hari itu ialah dengan kebaikan-kebaikan. Kalau di dunia, qisas balas balik dengan hukuman. Mana mati, balas bunuh, hukum mati. Kalau luka, dibalas dengan luka. Kita duduk mengaji, kuliah subuh pagi, minggu keempat, Ustaz Ibrahim mengajak bab qisas. Habis dah. Qisas ni makna bab hukum, balas terhadap apa yang dilakukan mengikut kadar cedera lah. Kalau sampai mati, bunuh balas balik. Kalau dia takat buat cedera, luka, tumbuk, kena balas balik semua tu. Dalam akhirat, qisas dia apa dia? Orang yang aniayai akan mengambil kebaikan-kebaikan orang yang menganiayainya. Jika kebaikan-kebaikan orang yang menganiayainya telah habis, maka keburukan-keburukan orang yang dianiayai akan diberikan kepadanya dan diletakkan di atas bahunya. Jadi cara dia faham di situ maknanya kalau kita yang bawa balik pahala ni habis dah pahala kita, sistem dia, Allah Ta'ala kata ada lagi kes dengan manusia yang hang belum settle. Jadi hang kena pergi settle dengan mereka. Macam mana nak settlekan dengan mereka tu? Hang ambil pula dosa mereka. Kalau mereka tak bagi, artinya tak maafkan, banyak mana kadar dosa daripada lidah hang, banyak mana kadar daripada tangan hang yang hang buat cederakan dia di dunia dulu, maka kena ambil balik. Takat tu lah, takat mana dosa yang kita buat tu. Bukan ambil sampai habis semua dosa kawan tu, tak. Ambil takat kadar jenayah lidah kita, takat mana kadar jenayah tangan kita. Sebanyak itulah kena ambil dosa kawan tu. Kawan tu pun lega, ringan sikit, tidak dosa banyak dah dah ni. Tapi kawan ni duk ambil dosa aku pula, lega, ringan, sonok. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, rugi kita pergi tanggung dosa orang yang kita tak buat di dunia, orang lain buat. Jadi sangat Nabi nak bagi tahu kat kita jangan duk terlibat dengan kerja-kerja muflis ni. Sebab kita duk pergi tanggung benda yang kita tak buat, hak kita buat orang lain ambil, hak kita buat patut jadi hak kita, jadi hak orang lain, hak kita tak buat patut orang lain yang buat, yang tanggung, kita yang tanggung. Tu yang rugi. Muflis rugi serugi-ruginya. Sebab tu orang yang buat jenayah di dunia, satu kisah yang menarik ialah Asma binti Abi Bakar. Dia kahwin dengan Zubair bin Awam. Laki dia apa ahli syurga. Dia kakak kepada Aisyah, anak Abu Bakar juga. Asma. Abdullah bin Zubair, anak dia dibunuh oleh Hajjaj Ibn Yusuf As-Saqafi di depan Kaabah. Dibunuh dan disalib, dipancang di kayu.
nak tunjuk kata ni lah kesan pemberontakan. Dia kata Abdullah bin Zubair berontak zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan masa tu. Dan dia ni Hajjaj ni panglima tentera Abdul Malik lah. Maka dia ambil tindakan bunuh, dia nak menggerunkan ahli Mekah supaya jangan bangkit buat lagi penentangan. Dia pancangkan Abdullah, jasad jenazah Abdullah bin Zubair di depan Kaabah. Tu punya brutalnya Hajjaj ni. Orang jaga kawasan Kaabah, dia tak heran. Dia kata bukan apa, nak ajak sikit, bagi contoh kat orang lain supaya jangan duk memberontak menentang khalifah, dia kata. Maka Asma binti Abu Bakar mari jumpa dia. Bila mari jumpa dia, dia duk ingat nak merayu supaya buat turun jenazah anak dia. Tapi rupanya Asma mai bukan nak merayu. Asma mai nak bagi kata dua kat dia, nak bagi dia insaf, nak dakwah. Rupanya masih berdakwah lagi. Asma seorang yang ahli dakwah daripada kecil, daripada masih remaja sampailah kepada saat tuanya mata sudah buta. Waktu dia menghadap Hajjaj tu mata dia sudah buta. Dan dia kata ke Hajjaj, dia kata, jangan ingat aku main ni nak merayu seorang awak turun anak aku. Aku tak mau semua tu, dia kata. Tapi aku nak main habaq kat hang satu benda. Hang cederakan anak aku di dunia, anak aku akan cederakan hang di akhirat. Hang fikir tengok. Balik tidak tak lena aja. Kata-kata yang begitu terngiang-ngiang di telinga, kesan. Mak dia kata, Asma seorang yang kenal akhirat. Tak heran kami hidup zaman Nabi lagi. Hang gamak buat. Tapi kami yakin akhirat ada. So, aku sebagai mak tak akan rayu untuk waktu anak aku. Cuma aku nak main habaq kat hang saja. Dakwah tu. Amaran saya dia berubah supaya dia insaf tu nasihat. Dia sampaikan nasihat kepada pemimpin yang zalim. Dia bukan nak rayu, dia nak bagi kata tu. Anakku hang cedera di dunia, anakku akan cedera hang di akhirat. Hang fikir tengoklah. Dunia dengan akhirat. Fikir tengok. Balik fikir tengok. Balui ke dunia, anakku dah mati, dunia dah habis, dia sudah berlari dalam syurga. Hang ni esok tak boleh masuk syurga lagi. Hang tak jumpa Abdullah bin Zubair. Hang tak boleh melangkah tanpa hang kena menghadap dia dulu. Hang bunuh dia, hang pancung dia, hang pancang dia. Buat salib pula tu. Kita panggil salib tu makna pancang di kayu. Tu style dulu. Kat Nabi Isa dulu pun mereka buat lagu tu. Mereka pancang, mereka bagi di kayu tu bagi orang pekat tengok. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, yang itulah keyakinan kepada hadis ni lah. Keyakinan Asma dan keluarganya, walaupun dizalimi, mereka yakin mereka akan dapat pembelaan di akhirat. Biarlah di dunia mereka dicederakan, dibunuh, dihina, diludah dan sebagainya. Tapi kita kata tak apa, akhirat sana kami pula, giliran kami pula untuk mencederakan kamu. Tengok bila cedera di akhirat, siapa nak boleh tolong? Dunia ni berakhir dengan mati, akhirat tak mati. Tak ada mati, tak ada hidup lah. Yang ketiga, orang-orang yang telah habis kebaikan-kebaikannya dan tidak ada lagi yang tertinggal sesuatu daripadanya akan dilempar ke dalam neraka, melainkan sesiapa yang dirahmati oleh Tuhannya. Ada juga kes yang Allah Ta'ala boleh selamatkan dengan syafaat dan sebagainya. Tetapi secara biasa, itu luar biasa lah, yang Allah nak selamat dengan rahmatnya itu luar biasa. Tapi berdasar kepada hadis, secara naturalnya, secara biasanya, secara yang tidak ada apa-apa luar biasa, setiap mereka yang kering dosa, kering pahala, kaya dosa, dicampak ke dalam neraka. Kering pahala, kaya dosa, campak di dalam neraka. Itu secara biasa, adi. Kalau secara gharib, luar biasa, datang rahmat Allah apa semua tu, itu serah kepada Allah Ta'ala. Tetapi kalau kita baca hadis ni, pengajaran yang kita dapat, hukum dia macam tu, sunnatullah dia macam tu, sistem Allah macam tu. Sesiapa yang telah kekeringan pahala,
ditambah pula dengan dosa yang berdozen-dozen, bertantan, berkilo-kilo, maka akan dicampakkan ke dalam neraka. Nak tunggu proses syafaat apa kita tak tahu, tapi secara hakikatnya itulah yang akan terjadi. Tapi boleh jadi juga dia sebut di situ, kecuali mereka-mereka yang dirahmati Allah. Seada juga di kalangan ada yang mendapat rahmat Allah, ada benda-benda baik yang dia buat, yang telah mendapat keampunan daripada Allah, lalu Allah Ta'ala boleh bagi keampunan kepada dia sebab hak mutlak Allah. Tapi Allah nak bagi keampunan itu pun mesti ada sebab. Allah tidak buat sembrono. Dia sebab dia hakim, maha bijaksana. Sebab itu dikatakan surah Watin, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Ta'ala itu sebaik-baik, sebijak-bijak yang memutuskan keputusan, sebijak-bijak hakim, ahkamul hakimin tu. Yang keempat, pengertian muflis sebenar ialah muflis akhirat, iaitu orang yang telah habis kebaikan-kebaikannya pada hari kiamat, kering, kosong segala pahalanya, jadi kosong. Kemudian keburukan-keburukan orang lain diberikan kepadanya, lalu diletakkan atas dirinya. Itu betul-betul muflis. Kholiau punya bahasa kita kata. Kholiau punya muflis. Kau-kau punya muflis. Pasal apa? Pahala habis, dosa pula tambah. Padahal dia bukan ada dosa apa. Dia buat balik pahala. Dosa dia tak balik. Tetapi dia pergi ambil dosa orang. Sebab kerana dia di dunia tak jaga hablum minan nas. Jadi itulah yang dikena jaga. Seorang muslim hendaklah bersegera meminta kemaafan daripada hamba yang dia telah aniayai, pada orang lain yang dia telah aniayai mereka ketika di dunia ini, sebelum diambil kebaikan-kebaikannya pada hari akhirat. Hal ini kerana Rasulullah SAW pernah bersabda daripada Abu Surayyah radhiyallahu ta'ala anhu, katanya, man kanat lahu mazlamatun li ahadin min 'irdihi aw syai'in fayatahallalhu minhu al-yawm. Sesiapa yang menganiayai saudaranya, maka hendaklah meminta kemaafan daripadanya pada hari ini, sebelum tidak ada dinar dan dirham, qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum datang hari yang tidak ada gunanya dirham dan dinar. Kerana hari itu yang diguna pahala dosa, dinar dirham tak guna lah. In kana lahu amalun salih ukhiza minhu biqadri mazlamatihi. Jika ia mempunyai kebaikan, maka diambil kebaikan itu sebanyak mana kezaliman yang dia buat. Artinya, orang yang nak ambil pahala tu tak boleh ambil semua. Dia ambil sekadar kesalahan yang orang tu buat kat dia. Kalau sekadar berapa ribu, banyak-banyak tu lah. Katalah patutnya banyak 3,000 hang kena banyak sebab hang buat kat dia. Dia ambil dekat tu. Tak boleh lah sudut semua pahala kawan tu. Dia akan sudut pahala kawan tu mengikut kadar dosa yang dia buat. Artinya mengikut jenayah orang tu buat kat dia. Dekat mana dia punya dosa tu. Kalau habis dah, wa illam takul lahu hasanatun, tak ada dah pahala dah habis, ukhiza min sayyiati sahibihi fahumila alaihi, maka keburukan saudaranya akan diberikan kepadanya lalu diletakkan ke atasnya. Jadi tuan-tuan, perempuan sekalian, ni Nabi kata nak selesai di masa ada dinar dirham lagi. Dan bila dah sampai waktu dinar dirham sudah tak diguna pakai, sudah tidak berguna lagi, baru nak selesai. Kenapa? Kamu akan jadi muflis di akhirat nanti. Benda ni Nabi buat. Ada cerita masyhur, orang duk cerita kisah Nabi SAW, yang kata siapa sahabat Nabi Uqasyah kan yang minta nak balas balik kepada Nabi. Itu cerita di akhir ketika mana Nabi SAW dalam keadaan gering lah, tetapi masih boleh bangun lagi. Nabi SAW dalam keadaan sakit. Nabi keluar, Nabi berkhutbah, Nabi minta maaf, dan Nabi minta siapa-siapa yang dia ada hutang, dia minta selesai. Aku nak bayar semua sebab aku nak menghadap Allah lah. Nabi kata, aku tak mau ada dosa dengan kamu semua.
himpun semua sahabat. Tiba-tiba ada seorang kata, ya Rasulullah, aku ada dengan kau nak selesai pada hari ini. Dia kata, nama dia Uqasyah. Dia minta nak balas balik. Dia kata, satu hari kamu pernah cucuk perut aku di satu medan perang. Aku pada ketika itu tak pakai baju. Kau jolok dengan tongkatmu nak betulkan barisan, saf tentera tu. Nabi terjolok perut dia untuk masuk dalam saf lah kan, bagi sama dalam saf. Dia terkeluar sikit. Jadi dia kata, aku nak balas balik yang tu. Yang tu lah yang dikatakan Rasulullah sendiri pun nak settle di dunia. Bukan dia bercakap saja, tapi dia buat dalam hidup dia. Maka Nabi SAW kata, layan dia. Dia nak macam mana pun layan. Ni antara aku dengan dia. Mari orang tu nak ganti, Nabi kata jangan. Ni aku dengan dia. Bukan boleh siapa-siapa ganti. Biar dia jalankan apa yang dia nak. Apa yang aku buat kat dia, dia nak balas balik kat aku sebelum aku mati, silakan. Dia kata kena buang baju. Pasal masa tu aku tak pakai baju. Dia ajak betul-betul, no? Rupa-rupanya bukan dia nak balas pun, dia nak peluk Nabi, nak cium perut Nabi. Dia kata pasal ada hadis sebut, mana-mana kulit yang bertemu dengan kulit Nabi tak akan dibakar oleh api neraka. Maka itulah yang dia buat trik. Dia seorang sahabat yang bijak, bijak untuk dapat peluang. Dan di antara doa yang Nabi doa masuk syurga tanpa hisap, tanpa azab, dia masuk, dia angkat tangan dulu. Ya Rasulullah, doakan aku masuk dalam golongan tu. Rasulullah kata engkau dah kena. Betul orang lain berangkat. Nabi kata telah mendahului Uqasyah. Uqasyah mendahului kamu dah. Nabi tak doa dah. Dia cepat. Dia jadi salah seorang daripada sahabat yang dijamin syurga. Ada setengah ulama tambah dia seorang, jadi 11. Pasal apa? Pasal kerana ada hadis lain. Hadis 10 tu, 10 orang sahabat masuk syurga tu. Yang tu satu. Ni konteks lain. Pasal dia, Nabi duk cerita orang yang tak pernah menghadap Burma, orang yang tak pernah menghadap kahin, orang yang tak pernah menghadap apa. Mereka ni akan masuk syurga dalam keadaan tanpa hisap, tanpa azab. Maka dia cepat-cepat angkat tangan. Dalam kes hak ni pun dia nak dapat tu tuan-tuan, maka dia pun buat trik macam tu juga. Macam-macam orang buat trik. Hari Nabi wafat, ada seorang sahabat juga yang besar, dia nak masuk peluk Nabi kali takhir, dia nak mendapat gelaran tu. Dia nak dapat gelaran tu tetapi tak dapat. Dia tak dapat. Pasal apa? Dia pituk cincin masuk dalam liang lahat Nabi. Kemudian dia nak ambil cincin tu, dia nak masuk dalam liang tu, lepas tu dia nak peluk Nabi lah. Dia nak jadi orang terakhir peluk Nabi. Dia nak dapat gelaran tu. Tapi yang jaga kubur tu Sayyidina Ali dengan adik-beradik Nabi lah. Mereka yang berkuasa lah waktu tu. Mereka adik-beradik. Macam kita lah, bila mati serah kepada adik-beradik balik lah. Kepada anak beranak. Maka dia nak masuk tak boleh. Bukan layak. Dia kata, Sayyidina Ali kata bukan tu tempat masuk dia. Dia suruh hamba Nabi, yang pernah khidmat khadam Nabi, masuk. Maka khadam Nabi pun masuk, ambil cincin dia dan dia peluk Nabi terakhir. Maka si khadam ni berbangga dengan gelaran tu sampai mati. Bukan PhD dia bangga, bukan bangga kerana dia memiliki aset banyak, tapi dia berbangga kerana dia menjadi insan terakhir memeluk jasad Nabi. Sampai khadam ni mati, dia berbangga dengan gelaran itu. Kenapa? Masuk rekod dalam tempoh 63 tahun Nabi hidup di dunia. Dia masuk dalam rekod orang terakhir peluk Nabi. Kemudian dikuburkan Nabi di timbus tanah. Dia naik, lepas timbus. Dapatlah gelaran tu bukan kepada hak niat tadi tu, tapi kepada pilihan Allah. Ketika mana dia nak turun ambil, tak layak daripada kata hang turun bagi orang lain, bagi khadam Rasulullah yang turun. Dapat kat khadam Rasulullah. Sapinah nama dia. Sapinah, hamba Nabi tu yang mendapat gelaran insan terakhir memeluk Nabi. Seronok. Jadi Uqasyah ni dia bukan nak balas balik, tapi dia kata aku nak peluk dirimu ya Rasulullah, aku nak bagi kulitku berkembar dengan kulitmu agar nanti aku selamat daripada api neraka. Tengok, cari jalan nak selamat daripada api neraka. Takut mereka duk pikir yang tu hidup mereka, sampai sanggup buat trik untuk dapatkan. Dia memanglah sesuai dengan
dengan keadaan macam tu. Memang dia boleh balas, tapi dia tak mau balas. Kalau dia nak cucuk perut Nabi pun Nabi terima. Tapi siapa yang gamak buat kat Nabi? Jadi dia ambil hak likulli haqqin maqal. Bagi orang yang ada hak, dia boleh bercakap. Sebab tu Nabi kata tak bolehlah halang dia untuk dia bercakap, sebab dia ada hak. Sebab tu Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar semua pakat marah kat dia. Tak boleh, sebab dia ada hak. Likulli haqqin maqal. Bagi orang yang ada hak, dia ada maqal, dia boleh bercakap. Dia boleh bercakap, dia boleh minta, dia boleh bersuara. So dia boleh bersuara pasal dia ada hak, dia ada benda yang dia nak tuntut. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dapat kat dia. Tu contoh yang kita nak buat. Nabi nak buat satu contoh. Nabi sebelum mati dia pun nak settle dengan hablum minan nas. Dia buat ucapan, dia buat satu khutbah terakhir cakap pasal ni. Iaitu aku nak minta maaf, aku nak menghadap Allah dah tak lambat lagi. Nabi kata, maka aku nak selesaikan segala yang bersangkut dengan diriku. Maka di situlah sahabat-sahabat ada yang sengap semua ampun maaf, kecuali seorang tadi Ukasyah, dia buat trik sebenarnya dia maaf dah, tetapi dia nak dapat peluang luar biasa. Maka dia dapatlah luar biasa itu kerana dia berfikiran kritis dan kreatif, inovatif. Jadi dapat kat dia. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita sekadar itulah pengajian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan beri manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Saat pun tuan-tuan baru keluar uat pada kemarin, hari ini baru boleh main. Masuk uat berapa berjalan antibiotik saja sebab ada jangkitan kuman bawah kulit, tapi tak ada teruk mana lah. Jalan antibiotik kuat sikit sebab bila tak masuk uat payah dia drip. Tak pakai oral punya makan ni, dia tak jalan lah. So dia kena drip. Drip tu kena duk uat lah, pasal kita nak buat balik jarum tu payah. Takkan nak duk bawa jarum tu, kena tidur diwat juga dalam 3 malam. Habis antibiotik 6 dos tu, alhamdulillah disambung pula dengan antibiotik secara telan pula 10 hari lagi. Doakan semoga kuman-kuman tu mati semuanya. Bawah kulit dia panggil cellulitis tu, jangkitan kuman bawah kulit. Jadi si manis apa semua elok lah, tapi dia ada lagi sikit-sikit lah. Jadi makan ubat antibiotik tu, mudah-mudahan sembuh. Dan dia pun merah kulit, dia jadi merah kulit tu, jadi kurang dah merah dia. Dia jadi hilang dah merah tu, cuma tinggal 10 hari lagi kena sambung antibiotik tu. Antibiotik, insya-Allah doakan. Kita pegang-pegang doa, kita tutup dengan sama-sama kita baca tasbih, kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita hadiahkan juga Al-Fatihah untuk Dr. Jamnul Azhar Mulkan yang telah meninggalkan kita pada pagi tadi pukul 2 lebih kurang di Hospital Sultan Abaya. Dia pun pernah mai Masjid Al-Falah, Dr. Jamnul Azhar, orang yang dapat doktor daripada Azhar, mengaji dalam bidang medik dari awal juga. Dan dia dulu dia sekolah ustaz tu, ustaz tingkatan 1, dia ceramah Islam dan Sains. Dia keluar buku tu, Islam dan Sains. Dia cerita bab hudud apa semua, pukul apa semua, pancung semua. Dia cerita masa tu di antara orang yang awal. Jadi lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية.
Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min du'a'in la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa na'udzubika min ha'ula'il arba'. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong lindung kami daripada ilmu yang tidak bermanfaat, daripada doa yang tidak pernah kau dengar, nafsu yang tidak pernah kenyang, daripada qalbu yang tidak pernah khusyuk. Lindungi kami keempat-empat perkara ini ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.